مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Nabi Muhammad Rasul dan Nabi, wabil Quran imama, Quran sebagai panutan kami, Kaabah sebagai kiblat kami. Itu adalah antara doa-doa sebagai pengakuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang Muslim yang sejati. Jadi ini adalah salah satu doa yang kalau kita baca, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Dan di akhir pada doa itu kita baca apa? Rabbi yassir wa la tu'assir, mudahkan urusan, jangan kau sulitkan. Allahumma ftah lana futuhal arifin, ya Allah engkau bukalah pintu hati aku ini, futuhal arifin, kepada futuhat pembukaan yang bijaksana. Jadi untuk kita dapat melakukan tugas kita sehari-hari, kita perlu kepada doa-doa yang seperti ini. Biar kita ini tahu macam mana bila duduk di posisi seperti ini, apa yang kena saya buat. Jumpa orang macam ni, kena cakap macam mana. Orang ni macam mana. Jadi kita tahu untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adalah definisi orang yang amanah. Berlawanan daripada itu, guru kami pesan, apakah itu zalim? Iaitu meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu adalah zalim. Apa sahaja. Jadi kita doa ini adalah untuk supaya Allah letak kita di posisi orang yang boleh memegang amanah. Hikmah di antara Allahumma ftah lana futuhal arifin. Dan kita minta lagi, wa alhimna, dan ya Allah berikanlah ilham kepada kami, ilhaman malaikatil muqarrabin, ilham yang engkau berikan kepada para malaikat yang dekat denganmu. Jadi ini bukan doa yang biasa-biasa. Maka oleh itu saya sangat menganjurkan semua baca. Dan alhamdulillah semua baca. Semoga kita menjadi hamba dan khalifah yang terbaik, insya-Allah. Itu doa untuk biar jadi orang yang amanah. Bukan senang. Macam kita nak panggil seseorang, untuk abang, kita panggil nama. Itu namanya zalim. Abang kena panggil abang. Kakak. InsyaAllah kita masuk kepada akhir sebelum kita masuk kepada fan ilmu tauhid. Kita masuk last ini. Huruf shad yang dibaca dengan huruf sin. Ada beberapa di dalam Al-Quran. Kita tengok contoh huruf shad dibaca dengan huruf sin. Cara nak tahu dia, sekiranya ada huruf sin kecil di atas atau di bawah huruf shad, dia ada dua posisi. Sin tu kadang-kadang dia duduk atas, kadang-kadang dia duduk bawah. Mana satu yang nak baca? Satu, baca dengan huruf sin, ataupun yang kedua, kekalkan dengan huruf shad. Ini dinamakan ikhtiari. Dia boleh ikhtiar, pilih antara mana satu yang dia nak baca. Namun huruf yang berada di lebih atas adalah lebih afdal, lebih utama untuk membacanya. Contoh, tengok surah Al-Baqarah ayat 245. Wallahu yabsutu wa la wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Itu lebih afdal kita baca sin. Wallahu yabsutu, bukan wallahu yabsutu. Tetapi boleh sahaja, tidak berdosa kerana dia tidak lari makna. Boleh nak baca shad ataupun nak baca sin. Begitu juga pada surah Al-A'raf ayat 65, wa zadakum fil khalqi bastah. Boleh lebih afdal ataupun bastah. Kalau macam dia rasa, oi saya susahlah nak sebut makhraj shad, kat mana makhraj saya tak ingat. Aduh kan. Kat mana makhraj so kat mana? Kalau tanya nanti garu balik semua. Apa kita husnuzan. Kemudian yang nombor 3 pada surah At-Tur ayat 37, am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun, yang lebih afdal pakai sad sebab sin berada di bawah. Siapa perasan? Ada. Tetapi perbezaan dengan sin yang berada di hujung dalam apa nama dia, sin yang bukan berada di huruf shad, itu bukan sin yang dalam pembahasan ini. Itu sin apa? Sin apa nak?
Tak ingat? Ruby, sin apa? Sorry lah, sebab muka Ruby je kat sini. Ke bawah sikit. Aidin Hafiz, sin apakah yang berada bukan pada huruf Sod? Tahu. Jiha. Jiha biasa kan dapat podium. Sin apa? Okeylah, saya bagi clue, kita baca hari Jumaat. Tak ada. Hari Jumaat surah Yasin. Pun ada. Nak sin yang bermakna, memberi makna saktah. Betul nak? Yang berhenti tanpa membuang nafas. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Berhenti tapi tak buang nafas. Qayyiman liyudhira ba'san syadida. Faham? Itu bukan sin dekat sini. Macam mana kalau nak baca sin atau sod dah memang tak ada. Macam dalam juz 30 ada kalla bal rana ala kunubihim ma kanu yaksibun. Juga sama, faham? Itu saja pada hari ini. Habis tajwid. Khatamnya kita ini bukan memberi makna saya ni orang alim. Guru-guru kami kata tanda seseorang itu dia mendapat keberkatan sesuatu fan ilmu apabila dia habis je ataupun khatam je materi yang dia pelajari, dia ada perasaan bahawasanya tambah saya belajar, tambah saya ni jahil. Itulah sifat seorang yang Allah beri pilihan kepada dia. Semakin belajar, dia akan sebut, sin dengan sod ni, baru tahu. Rupanya sebelum ni saya jahil, saya tak tahu. Itu adalah sifat seseorang talibun ilmi apabila dia belajar ilmu. Jangan sampai ada sifat yang berlawanan daripada dia, merasa lebih tahu daripada guru dia ataupun merasa lebih tahu daripada materi yang dia belajar. Kalau macam tu, maka terhijablah ilmu tersebut kepada dia. Apa sahaja ilmu, bukan ilmu tajwid saja. Mungkin esok ni kita nak belajar tauhid ataupun kita nak belajar fiqh dan sebagainya, kita buang dulu. Masuk dalam majlis ni, saya tak tahu apa, saya datang sini, saya nak tahu. Tetapi kita kena ingat, jadilah manusia macam pepatah Arab mengatakan, saya terjemahkan, semakin kita ada ilmu ataupun ada anugerah yang Allah bagi, jadilah seperti padi, jangan kamu jadi sebagai buluh. Faham? Mungkin dekat sini pernah dengar. Apakah maksud? Ini selalu guru kami pesan. Semakin banyak ilmu ataupun anugerah. Anugerah ni bebas, umum. Harta, fizikal, tambah umur, tambah cantik. Dulu tengok zaman sekolah, ada biasa orang throwback zaman budak kecil. Spill your picture time. Benda lah saya tak ingat. Dia hantar gambar dia dengan budak kecil. Tengok budak kecil dulu, beringus. Ambil tingkatan pula. Lepas tu sekarang, itu anugerah. Dulu dia muka selenga, sekarang dia muka cantik. Ataupun dulu dia berhingus, sekarang dia handsome. Itu anugerah. Tetapi jadilah sebagai padi, semakin banyak anugerah yang Allah beri, semakin tunduk, semakin merasa dia ni hamba yang tak ada apa-apa. Mungkin kat sini di antara kita ada yang hafal satu materi kitab ni, dia hafal. Tanya tahu. Tetapi jangan sampai jadi sebagai bambu, sebagai buluh, semakin panjang, semakin dia macam ni. Maksud dia bukanlah melambai, dia merasa dia hebat. Boleh pergi kanan, boleh pergi kiri. Tengoklah saya. Inilah saya. Angin tiup sini, ikut sini. Pergi sini. Tetapi kalau padi, semakin berat dia, semakin tunduk dia. Itulah yang perlu kita ada, wujudkan dalam sifat diri kita. Semakin hari, sedar tak sedar, semakin banyak ilmu yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta pun. Mungkin di antara sini ada yang doa tahajud mana-mana, ya Allah beri saya faham ilmu tajwid untuk saya dapat baca Al-Quran dengan sempurna, kerana Al-Quran ini adalah satu anugerah yang Engkau berikan kepada malaikat Jibril dan disampaikan oleh beliau kepada baginda Nabi, dan baginda Nabi sampaikan kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, kepada para ulama, maka sampailah kepada saya, berikanlah saya dapat baca seperti mana yang baginda Nabi baca. Mungkin ada yang doa seperti itu, mungkin juga yang lupa ataupun tak sempat nak doa, maka lepas ni doa.
Tetapi kita ketahuilah bahawasanya itu adalah anugerah yang Allah bagi untuk Allah mengangkat derajat kita, bukan untuk kita sombong. Kita kena faham. Setiap kali habis pelajaran, itu selalu guru kami pesan. Jangan ada rasa sombong pun, tahu iltiqa usakinan, dengar orang baca, betul lah kau tak ikut tazkirah pagi. Oh, suruh ikut, kau tak ikut. Jangan. Kalau boleh kita share ilmu tu. Ni macam ni. Faham? InsyaAllah Allah akan bagi banyak keajaiban yang mana Allah tidak beri kepada orang yang memiliki perasaan ataupun sifat yang seperti ini. InsyaAllah kita belajar ilmu ini bukan untuk kita tunjuk kita pandai, tetapi kita untuk merendahkan diri kita. Ada seorang tu dia hafal Quran, dia tak nak pun orang tahu dia hafal Quran, antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala aje. Ada orang tu dia tahu ilmu tajwid, dia tak nak orang lain tahu. Maksud dia bukan dia tak nak mengajar, bukan. Dia tak nak menyombongkan diri dengan ilmu itu. Itulah sebenarnya sikap yang paling bagus ada kepada talibul ilmi. Kita kena ada sifat itu sampai kita mati, insya-Allah.